Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan masuk kepada tajuk jenayah dalam Islam, pelajaran yang ke-15. Okay, antara objektif pembelajaran untuk tajuk ini ialah murid akan dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil jenayah dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, murid dapat menjelaskan kesalahan jenayah dan hukumannya dalam Islam. Dan yang ketiga ialah menjelaskan hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah maksud, hukum dan dalil jenayah dalam Islam. Maksud jenayah ialah kesalahan-kesalahan yang telah dinyatakan hukumannya dalam Quran, sunnah ataupun sebahagiannya daripada mahkamah. Hukum pelaksanaannya tak lain tak bukan adalah wajib. Maksudnya kalau salah memang wajib kita kena hukum. Okey, antara dalilnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan fasakh. Fasakh tu balasan yang seimbang dalam perkara-perkara orang yang mati dibunuh, orang iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Okey, ini dalil lah. Dalil yang menyatakan hukuman ni wajib dilaksanakan dalam Islam kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang bertentangan dalam Islam. Okey, kesalahan jenayah dan hukumnya dalam Islam. Hukuman kesalahan jenayah ni ada tiga benda yang utama lah. Yang pertama ialah hudud, yang kedua ialah qisas dan yang ketiga ialah ta'zir. Kita akan tengok satu persatu. Hudud tu macam mana, qisas tu macam mana, ta'zir tu macam mana. Semuanya ada dekat sekeliling kita, so kamu boleh tengok dan perhatikan yang mana satu hudud, yang mana satu qisas dan yang mana satu ta'zir. Okey, yang pertama, yang first kali kita akan tengok ialah hudud lah. Okey, tengok maksud hudud. Maksud hudud adalah hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran. Maksudnya dalam Al-Quran kalau kita cari hukuman ni memang tetap ada. Memang ada dalam Al-Quran. Tak payah cari kat tempat lain. Hukumnya wajib. Bila wajib tu maksudnya bila dah dalam Al-Quran tu kata macam tu, kita kena buat. Macam solat juga kan. Kita kena solat. Bila solat tu berapa waktu? 5 waktu. Macam tu. Antara jenis kesalahan jenayah yang duduk dekat bawah hukum hudud ni ada 5. Yang pertama minum arak. Yang kedua mencuri. Yang ketiga qazaf. Yang keempat zina dan yang kelima merompak. Kita akan tengok satu persatu. Okey, kalau kamu tengok dekat slide ustazah ni tak berapa lengkap dah. Dan qazaf tu bukan qazaf qazaf. Okey, kita tengok kalau kamu tengok di buku teks. Okey, jenis jenayah yang berada dalam kategori hudud ni, yang pertama ialah zina, yang kedua qazaf. Qazaf tu maksudnya apa? Menuduh zina. Okey, yang ketiga minum arak, yang keempat mencuri, yang kelima merompak dan yang keenam ridah murtad. Orang yang murtad ni pun dapat hukuman. Okey, kita tengok satu persatu. Zina tu maksud dia apa? Zina ialah melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Yang ni kita dah mandi kan, benda ni memang ada di sekeliling kita. Walaupun hukuman dia tu memang berat, tapi ramai juga yang buat. Ramai yang memilih untuk melakukan zina daripada melaksanakan ikatan yang sah. Okey, bila dah berzina ni apa hukuman dia? Hukuman yang telah ditetapkan yang ada kat dalam Quran ni. Kalau penzina tu belum berkahwin, hukuman dia sebat 100 kali. Lagi satu hukuman dia buang daerah selama setahun. Dia ada syarat dia lah. Okey, tapi macam mana kalau penzina tu dah berkahwin? Kalau penzina tu dah berkahwin, dia direjam dengan batu sampai mati. Direjam dengan batu tu macam mana? Macam kamu duduk kat satu tempat, lepas tu orang tuju batu kat kamu. Macam tu rejam sampai mati. Okey, kenapa kena rejam sampai mati? Sebab dia dah kahwin. Dia ada jalan yang baik, tapi dia telah memilih jalan yang tak elok lah. Dia ada pasangan yang sah tapi dia memilih untuk zina. Okey, yang kedua qazaf. Qazaf ni maksud dia tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Macam dia tuduh orang dia tuduh orang tanpa bukti. Macam dia cakap hang tu mengandung anak luar nikah. Padahal dia perempuan baik, solehah kan, tapi kita tuduh dia. Okey, kalaulah tuduhan tu sebenarnya tak berasas, tuduhan tu sebenarnya salah,
Apa hukuman dia? Hukuman dia sebat 80 kali dan dia tak boleh jadi saksi. Tak boleh jadi saksi menikah, tak boleh jadi saksi apa-apalah segala saksi, dia tak boleh jadi. Sebab dia dah tuduh orang buat jahat sedangkan orang tu tak buat jahat. Okey, yang ketiga ialah minum arak. Okey, kalau minum arak, maksud dia apa? Meminum sebarang bahan yang memabukkan yang boleh menghilangkan kewarasan akal. Sama ada dinamakan arak ataupun tidak, banyak ataupun sedikit. Maksudnya dekat sini bukan sekadar minum arak je. Maksudnya kalau tak minum arak, minum ketum pun kan. Tapi memabukkan. Sampai hilang kewarasan akal. Kalau ambil ubat secara berlebihan, dadah contohnya kan. Macam tu. Apa hukumannya? Hukumannya adalah sebat sebanyak 40 kali. Okey. Hukuman ni bukan memang hang salah, semua orang boleh buat. Tak boleh. Dia ada orang, pihak berkuasa yang akan melaksanakan hukuman ni. Okey, seterusnya kita tengok mencuri. Mencuri adalah mengambil harta orang lain secara tersembunyi tanpa kerelaan dengan tujuan memilikinya. Ambil senyap-senyap. Ambil harta orang lain secara senyap-senyap. Apa hukuman dia? Potong tangan, kemudian kena pulangkan balik barang yang dicuri tu. Okey, seterusnya kita tengok merompak. Sama tak mencuri dengan merompak ni? Tak sama. Kalau mencuri ni dia ambil senyap-senyap, tapi kalau merompak ni melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ugutan dan ancaman untuk merampas harta ataupun membunuh dan menakutkan orang awam secara terbuka. Macam kes Samun apa semua tu merompak lah tu. Okey, apa hukuman dia? Hukuman dia menggunakan kekerasan dengan niat mengambil harta. Memang dia niat betul-betul pecah masuk rumah orang, lepas tu dia sambung, lepas tu dia nak bunuh orang. Memang betul-betul niat dia nak buat macam tu. Dia dibunuh, kemudiannya dipalang. Dipalang ni nanti saya carilah maksud dipalang tu maksudnya macam mana. Situasi dia berlaku perampasan harta dan pembunuhan. Bila dia pecah masuk rumah, dia ambil harta, senyap-senyap, lepas tu dia bunuh orang. Dia hendaklah dibunuh. Hukuman dia dibunuh. Lepas tu dia dibunuh walaupun tak berlakunya rampasan harta, tapi dia masuk-masuk dia bunuh orang. Lepas tu dia keluar. Hukuman dia membunuh. Hukuman dia dibunuh. Lepas tu yang ketiga, dipotong tangan. Kalau tangan kanan, kaki kiri. Kalau tangan kiri, kaki kanan. Bersilang lah, secara bersilang. Sekiranya berlaku rampasan harta tapi tak berlakunya pembunuhan. Contoh, dia bagi amaran, hang jalan, hang bagi semua harta hang, kalau hang tak bagi, aku bunuh semua orang. So orang tu dia bagi semua kan. Kalau dia dah bagi semua, dia dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Okey, kemudiannya dibuang daerah. Ini hukuman yang keempat lah, dibuang daerah. Tidak berlaku rampasan harta dan pembunuhan. Dia niat je nak buat. Dia dah masuk dah, tiba-tiba tertangkap. Bila tertangkap tu, dia tak dan pun nak ambil harta, dia tak dan pun nak melakukan pembunuhan. Hukuman dia dibuang daerah. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah riddah. Riddah ni keluar daripada agama Islam lah, keluar daripada agama Islam, sama ada dengan perbuatan ataupun perkataan. Tak payah tunggu nak bercakap. Kalau perbuatan tu dah memang menyatakan dia keluar daripada agama, maksudnya dia keluar daripada agama. Okey. Hukuman dia apa? Ni dengar betul-betul. Hukuman dia bunuh setelah diberi tempoh bertaubat. Tempoh bertaubat ni sama ada 3 hari ataupun 3 kali. Yang penting 3 lah, sama ada 3 kali ataupun 3 hari. Dah bagi peringatan tapi tak bertaubat, bagi lagi peringatan tak bertaubat, bagi lagi. Lepas tu kali yang keempat kita bunuh terus lah. Sebab apa? Sebab tak boleh keluar daripada agama Islam. Okey, semua hukum hudud ni dikenakan hudud tanpa sebarang pengurangan ataupun pindahan kepada hukuman yang lain. Apa yang dalam Al-Quran kata macam tu lah. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, pelaksanaan hukum hudud adalah di bawah pihak berkuasa dan tak boleh dilaksanakan oleh orang awam. Macam Suzah cakap tadi, tak boleh suka-suka hati macam jiran kita yang mencuri, lepas tu kita yang nak bagi hukuman, tak boleh. Yang boleh bagi hukuman siapa? Pihak berkuasa. Okey, kalau tak faham pasal yang ni, kena tanya satu-satu lah. Lepas ni saya nak kamu buat dua kolom. Satu kolom kesalahan, satu lagi kolom hukuman. Contoh zina. Lepas tu tulis sikit lah maksud zina apa. Persetubuhan haram tanpa ikatan yang sah. Lepas tu tulis hukuman dia apa. Okey. Seterusnya kita akan tengok tajuk qisas.
Okey, hukum qisas. Maksud qisas ialah hukum keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama. Seperti dalam Al-Quran dan Sunnah. Qisas ni ada dalam Quran. Maksud qisas ni ialah kita bagi balasan yang sama. Contoh, kalau dia bunuh anak orang tu, lepas tu anak orang tu pun kena bunuh balik. Macam itulah. Itulah maksud qisas. Kenapa Ustazah sebut qisas bukan qisas? Qisas ejaan bahasa Jawinya qaf sad alif sad, qisas. Okey, apa hukum qisas? Wajib jika mangsa ataupun waris mangsa nak melakukan balasan yang sama. Kalau macam parent dia memang, contohlah kita ambil kisah Zulfarhan kan, dia dibunuh kan. Tapi kalau parent Zulfarhan ni dia nak juga orang yang bunuh anak dia tu dibunuh, kena buat. Namun demikian, mangsa ataupun waris mangsa boleh menggantikan balasan tersebut dengan diat atau memaafkannya. Diat ni kita tengok, tu ada kat situ. Diat ialah pampasan. Pampasan ni maksudnya kalau aku tak mau bunuh anak hang balik, tapi hang kena bayar pampasan kat aku. Okey, pampasan dia ialah jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan oleh mahkamah. Contoh bila ayah dia kata aku nak 10 juta, hang boleh bagi. Kalau hang tak boleh bagi, bunuh anak hang. Macam tu. Okey? Contoh, saya bagi contoh. Okey? Okey. Antara kesalahan-kesalahan yang boleh diletakkan dalam kategori qisas ni, tak semua kesalahan tau. Ada dua saja jenis. Yang pertama ialah pembunuhan. Yang kedua ialah perbuatan yang membawa kepada kecederaan. So kalau kita nak melawak dengan kawan-kawan tu, beringat-ringatlah sama kan. Okey, yang pertama kita tengok pembunuhan. Pembunuhan maksudnya ialah serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Macam Zulfarhan tadi, mereka guna air atas dia kan, menyebabkan kehilangan nyawa. Hukuman dia mati, sama ada orang yang buat tu mati, ataupun diat jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Kalau waris mangsa ampunkan kesalahan. Kalau waris mangsa tak ampunkan kesalahan, maka kena mati lah. Okey, yang kedua perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Perbuatan ni maksudnya perbuatan tu kalau kita buat cedera lah. Kalau kita tak buat tak cedera, maksudnya tak jadilah. Okey, hukuman dia balasan yang sama. Contoh kita mencederakan sampai dia terpotong tangan dia. Terpotong tangan dia daripada ni sampai kat sini kan. So kita balas balik benda yang sama, potong balik sampai kat sini. Okey. Dia jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Selalunya kita ni bertolak ansur, kasih sayang, mengasihi kan. Cumanya kita kena sanggup untuk bayar diat je lah. Okey. Okey, seterusnya. Last sekali kita tengok hukum ta'zir. Hukum ta'zir maksudnya hukuman keseksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan Sunnah, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Okey. Ta'zir tak sama macam hudud dengan qisas. Hudud dengan qisas memang ada dalam Quran, memang ada memang ada dalil. Ta'zir ni pun ada dalil, tapi dalil tu tak menetapkan pun kesalahan apa, hukuman dia apa. Dia tak macam hudud. Okey, tapi ta'zir ni maksudnya yang telah diputuskan oleh mahkamah. Maksudnya apa? Maksudnya macam sekarang lah, kalau dekat lampu merah kena berhenti, kalau lampu hijau baru jalan. Kalau perjalanan, kalau naik motor kena pakai helmet, naik kereta kena pakai seat belt. Itu ta'zir yang telah diputuskan oleh mahkamah. Hukumnya hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dan maslahat rakyat dan negara bagi kesalahan yang tiada peruntukannya. Maksudnya ini kerajaan lah yang tetapkan hukuman dia berapa, kena bayar berapa, dendanya apa, macam tu. Contoh hukuman ta'zir ialah teguran. Kita boleh tegur. Denda, penjara, sebatan dan hukuman mati. Boleh. Semua tu boleh. Tak ada masalah. Maksudnya, apa yang kita lakukan sekarang, kamu jangan pula cakap, alah, tak ada dalam Al-Quran pun. Tak salah pun. Memanglah tak salah. Tapi bila dah mahkamah kata salah, salahlah kamu. Macam tu. Okey? Dan yang terakhir sekali, kita akan tengok hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Apa hikmah menjatuhkan hukuman terhadap penjenayah-penjenayah ni? Yang pertama, untuk menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan sejahtera. Okey, yang kedua, nak mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat keampunan daripada Allah.
Yang ketiga, menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi masyarakat dan negara. Dan yang keempat, merancangkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang kepada sebarang rampasan dan kecurian. Kalau macam kita sekarang lah kan, dalam bidang perniagaan, kena ada lesen, kena ada semua benda lah supaya benda tu tak jadi keburukan balik kepada orang yang buat. Maksudnya macam tu. Sebab tu kalau kita nak buat apa-apa, kita kena berdasarkan kepada undang-undang. Okey, setakat tu sahaja tajuk minggu ini. Saya harap kamu boleh faham dan dapat bezakanlah antara hukuman hudud, qisas dan ta'zir. Jelas dengan sejelas-jelasnya. Apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya balik kepada ustazah, boleh WhatsApp balik ke ustazah. Okey. Bila dah habis tajuk bahagian fiqh ni, kita akan masuk tajuk bahagian sirah dan akhlak pula lah. Okey, kita akan cuba untuk menghabiskan tajuk secepat yang mungkin supaya kita boleh dapat melaksanakan ulang kaji dan latih tubi untuk persediaan kamu menghadapi peperiksaan nanti. Okey, saya harap kamu dapat memberikan kerjasama yang sangat baik supaya keputusan kamu pun dapat yang sangat baik. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.